Sayyidina Ali ditanya kepada dia, wahai Ali, di antara harta dengan ilmu yang mana lebih bermanfaat? Kata Ali, ilmu lebih banyak manfaat berbanding harta. Sebab apa dia? Bila hang banyak harta, hang nak kena jaga dia. Tapi bila hang banyak ilmu, ilmu yang akan jaga hang. Simple dia jawab. Hang banyak harta, hang nak kena jaga harta. Pak Long dulu nampak tu main masjid lah, tak main nama, tak dan tak oi. Kedai runcit dah 3 cawangan. Siang malam duk kira duk pelari gula, pelari minyak, pelari bawang, pelari gula, pelari minyak, pelari barang. Hantar kedai Nuh yang nu tak cukup main tak dan tak. Allah Taala pun faham saya kalut. Pak Long, Allah Taala bukan bisan kita. Dia nak faham. Dia buat Allah Taala sepatut bisan dia. Dia faham, dia kalut, dia tu faham. Jangan. Dulu duk nampak juga kat masjid Pak Long nak. Dulu tu lah tak masa tu susah. Apa tak buat lah ni, tekak-tekak dia senang sikit macam kalut. Jangan Pak Long, jangan. Sebab tu saya nak abang tuan-tuan dah umur 60 70 cukup dah duk kalut apa lagi. Ada tanah pun beda-beda pergi menebas keluar peluh sudah lah Pak Long. Mau tanam tu pun harap bagi cucu makan. Ni umur 78 semang derah. Pak Long buat apa nak duk tanam getah lah tak. Saya 20 tahun lebih lagi kaya. Yang mana belum lagi niat i'tikaf, marilah sama-sama kita niat i'tikaf. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini dinilai sebagai salah satu amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita nak sambung pengajian kitab Al-Yawaqit wal Jawahir pada muka surat yang ke-6. Tuan-tuan Jawi juga, Jawi ya. Jawi no? Jawi muka surat 6. Tak ada Rumi kau cikgu semua Jawi? Ada Rumi. Rumi muka surat apa? Sama. Muka surat 5. Rumi muka surat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma farraqu bainal muslimi wal munafiqi illa bitarki as-salah فَإِنْ تَرَكَهَا جَاهِدًا لِوُجُوبِهَا كَانَ كَافِرًا أَوْ كَمَا قَالَ. Maksudnya, tiada dapat dibezakan antara orang yang Islam dan antara orang yang munafik, melainkan orang yang meninggalkan sembahyang. Itu perbezaan di antara orang Islam dan orang munafik. Beza di antara mana orang munafik ni suka tinggal sembahyang. Dia tahu kata sembahyang tu wajib. Dia tidak mengingkari hukum kewajipan salat, tapi dia tak sembahyang. Dia baru jatuh munafik. Dia tak itu kafir lagi. Dan jika sekiranya kata Nabi, ia meninggalkan dengan mengingkari tentang wajibnya. Orang kata kat dia, "Hang tahu tak sembahyang ni wajib?" Tahu. "Betul tak sembahyang ni wajib?" Betul. "Tapi pasal apa yang hang duk tinggal?" Dia kata kadang-kadang dan kadang-kadang tak. Hak tu baru jatuh munafik. Tapi kalau dia mengingkari kewajipan solat, makna dia dah kafir. Orang kata kat dia, pasal apa yang hang tak sembahyang? Dia kata sembahyang bukan wajib. Jatuh kafir. Maka dia adalah kafir yang nyata, kerana orang munafik itu pada zahirnya Islam tetapi batinnya kafir. Kalau dia mengingkari itu, dia kafir nyata. Dan orang tanya, orang munafik itu apa dia ustaz? Itu Tok Syekh kita garis dah, dia sebut dah garis. Orang munafik itu apa dia? Ia pada zahirnya Islam tetapi batinnya kafir. Itu orang munafik. Zahir nampak Islam, batinnya kafir. Ni kalau orang tanya apa dia orang munafik, itu tuan-tuan jawab. Dalam neraka pun dia duduk paling bawah. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar, kata Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang munafik itu dalam neraka tempatnya paling bawah sekali.
Dan lagi satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya sesiapa yang memudah-mudah dan meringankan sembahyang, pemudah dengan ringan. Sebab tu Imam Ghazali tanya, dalam hidup ni benda apa yang paling ringan? Imam Ghazali pernah tanya kepada anak murid dia, dalam hidup ni, dia kata, apa dia benda yang paling ringan? Macam-macam jawapan daripada anak murid dia. Anak murid dia kata yang paling ringan ni habuk. Dia kata berat, nak kena tiup baru nak terangkat. Dia kata kapas, kapas pun berat, nak kena pergi ambil lomba semua berat, nak kena ragas pokok kapas pun tuan-tuan ingat senang. Betul tak? Berat. Lepas tu dia bertanya dekat dia, apa dia benda paling ringan dalam hidup? Tinggal sembahyang. Dia kata tinggal sembahyang. Kalut sikit kata sembahyang dah. Biar korang lah orang Padang Limau ni pun. Hang bagi kalut sikit lah, tak sembahyang. Bukan dia buat benda tak apa, kenduri kahwin. Daripada pak sampai anak, haram sekong tak sembahyang. Hak pengantin jangan duk kata apa dah. Dia kata payah. Dia kata nak kena basuh make up apa payah. Dia kata tanya kat pak pengantin yang Pak Long ni lohong nak habis dah, yang Pak Long duk keras dalam cekok. Dia kata mau tak cekok beras dengan gula tak bayang. Dia kata Ustaz tahu mana? Saya tahu. Geng Padang Limau ngangkut diang 2 kali. Selerak tinggal sembahyang. Allah, hak tu yang kata memudah-mudah dan meringan, termasuk lah tu. Termasuk. Hak saya nak tergelak lagi tukang. Hak geng tukang ni. Geng tukang luar rumah ni. Mai duk pasang muzik time di masjid. Orang bang haram tak sembahyang. Korang ajak dia tuan-tuan. Tak ni lagi korang ajak. Dia duk main pasang time dekat masjid. Duk pasang bukan Cina, Melayu kita. Ni kita dah jumpa 2-3 kali dah. Bukan semua, bukan semua. Tapi ada. Duk pasang time. Bukan semua tukang lagu tu, tapi ada. Duk lekat-lekat muzik apa. Orang bang dia haram tak sembahyang. Dia boleh lari, dia pergi kedara TI dengan nanti, tapi itu haram tak sembahyang. Orang balik dia macam mau balik. Apa dia ni tuan-tuan? Bukan semua tukang. Saya ulang balik, kita tak nak marah ulang Ustaz. Tak, tapi ada. Ada ke tak jenis tu? Ada ke tak? Ada. Ada yang bagus sembahyang apa? Ada. Tapi hak ni saya jumpa dekat satu masjid, dia pergi mandi sembahyang lohong. Itu. Yang orang duk sembahyang dalam masjid, mereka duk kat luar. Duk tengok muka Melayu. Kita turun ni bawah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita kata jom sembahyang. Sila lu kami follow kat belakang. Dia kata Ustaz duk tuduh aku tu lepas sembahyang ke Ustaz. Tak tahu lah tuan-tuan nak kata tuduh teruk tu tak lah, tapi kalau orang duk sembahyang, buat hantar sembahyang, hang boleh duduk menyemang, duk isap rokok kat luar. Kalau orang duk sembahyang, tak mau ambil ke fadilat sembahyang jemaah tu. Tuan-tuan, ni dia memudah-mudah dan meringankan bab sembahyang ni. Sesiapa yang memudah-mudah dan meringankan sembahyang, kata Nabi, akan diseksakan oleh Allah Ta'ala dengan 15 siksaan. Siapa ada buat perangai pemudah, peringan tentang ibadat sembahyang, orang lagu ni, kata Nabi, Allah akan seksa dia dengan 15 jenis siksaan. 15 tu dia ada pecah pula. 6 siksaan di dalam dunia. Ada 6 bentuk siksaan Allah Ta'ala bagi dekat dia di dunia. 3 siksaan waktu nak mati. 6 campur 3, 9. Hak ni semua atas dunia. Waktu dia hidup, waktu dia nak mati. 3 siksaan waktu di dalam kubur. Dah orang pergi tanam kamu hidup dalam kubur, mai pula jenis 3 siksaan. Dan 3 siksaan waktu bertemu dengan Tuhannya pada hari kiamat. 3, 3, 3, 6. Jangan duk tikam. Nombor ni elok 3, 3, 3, 6. Jangan duk tikam. Dia kata berkat ni, dia kata nombor ustaz bagi baca dalam kitab. Jangan. Ada agak jenis perangai lagu tu, tapi dia tak duduk kat belah ni, dia duduk belah Pulau Timbui tu. Jenis Timbui tak tenggelam ni pun bahaya juga ni tuan. Jangan duk tikam. Bila Nabi kata 3, ada 6 waktu hidup di dunia, 3 waktu nak mati, 3 duduk dalam kubur, 3 waktu balik bertemu dengan Allah. Maka seorang sahabat bertanya,
Wahai Rasulullah, apakah suatu bentuk siksaan di dalam dunia? Hak ni dia nak cerita ni. Hak waktu di dunia ni, orang yang memudah-mudahkan dan suka meninggalkan sembahyang, mereka ni akan dapat apa? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, maksudnya pertama, Allah Taala akan menghilangkan keberkatan umurnya. Waktu hidup di dunia Allah Taala cabut yang pertama, keberkatan di dalam umur. Umur tak ada berkat. Kan Nabi kata dalam sebuah hadis, khairukum, sebaik-baik orang di kalangan hampa ni, Nabi kata, man tala umruhu, siapa yang Allah Ta'ala panjangkan umur dia, wa hasuna amaluhu, dan baik amalan dia. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan ni orang yang termasuk dalam golongan yang terbaik ataupun tidak? Lagu mana? Nak tahu kata kita ni masuk geng baik ataupun tidak, Pak Long? Umur kita panjang, amalan kita bertambah. Macam mana nak faham, Ustaz? Tua-tua duduk lekat kat masjid, bagus lah tu, tapi jangan duduk perasan. Lagi payah tak jadi orang masjid ni, Jack lebih dia kembang lagu biskut Mary kena jejah dengan kopi O tu. Dia payah juga. Sebab tu nikmat ni kena syukur, bukan belagak. Saya ulang balik nak dekat orang-orang Padang Limau ni. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni kena bersyukur, jangan sombong. Siapa Ustaz kata lagu tu? Pak Long, bila-bila Allah Ta'ala boleh cabut nikmat ni, Pak Long oi. Bila-bila, Pak Long tahu tak bila-bila? Kalau kod dia panggil anytime. Allah Ta'ala boleh cabut nikmat ni bila-bila masa. Sebab tu kita ni rambut pun kuih putih, bulu hidung pun putih, misai putih, janggut putih, kening putih, ketiak, bulu ketiak pun putih. Tiba-tiba Allah Ta'ala duk pilih mai ke masjid, syukurlah Pak Long. Ada orang hak umur sama dengan kita duk berulang mai masjid, dia duk berulang pergi kedai janda. Kacau Pak Long. Dan geng masjid pun jangan duk buat perangai balik-balik masjid singgah kedai janda, jangan. Mula mayang elok dah, kau nak pergi kedai janda. Duk teropong pungguk janda tu, kita dapat apa hak mayang tak pelong. Terus terang cakap dah senang, tuan nak marah-marah biar. Mau nak marah saya tak domai dah. Boleh tu. Saya tak ada nak belepik-belepik bubuh tu ya. Duk belepik-belepik dia payah faham. Elok dah duk lilit saban apa mai masjid mayang tungin terbalik balik masjid duk teropong janda. Kacau. Syukur. Sebab tu ni kita ni kena cek tengok Allah Ta'ala, Nabi dah bagi tahu. Allah Ta'ala bagi dah garisan dekat Nabi. Ni dia. Orang yang macam ni, Nabi habaq dah kat kita orang yang macam ni. Orang yang baik di kalangan hampa, depa yang Allah Ta'ala panjangkan usia hidup, panjangkan umur, dan dalam keadaan mereka ni ketaatan mereka kepada Allah bertambah. Ketaatan mereka kepada Allah meningkat. Amal ibadah mereka bertambah. Cuba cek tengok tuan-tuan. Kita ni lagu mana? Kita ni tahun lepas kita punya istighfar sehari berapa kali, Pak Long? Istighfar kita tahun lepas berapa kali? Sehari. Dia kata, Ustaz tahun lepas takat 30. Tahun ni lagu mana? Alhamdulillah Ustaz, tahun ni bertambah. Saya tak mau tuan-tuan tukar tahun, umur bertambah, berubah. Umur berubah bila bertukar tahun. Bentuk muka pun berubah. Dulu cekanglah kedut. Kodok tak tengah leher pun kedut ni. Allah, leher je lembu cara leher. Allah. Labuh macam. Mata pun kuih tak nampak. Saya pun tak nampak zat memang kerak jalan spek tinggal. Allah, dia sakit mata duk tak kereta tengok lampu tu. Dia jauh tak boleh, dia kembang satu macam. 3 kali dah tengok bini orang nampak lagu bini kita. Kacau. Tu yang saya pergi buat spek tu. Tengok bini orang nampak lagu bini kita. Kawan Zakai kat tengah belakang peri lah.
Dia duduk pening kepala. Dia tengok sampai dekat jalan tak bawa. Mujuk kereta ada orang tolong bawa. Dia kembang lampu tu sakit mata. Dia tangkap kepala. Dia kena berubah dah. Dulu gemuk lah kurui. Macam-macam dapat loreng. Betul tak? Kita kata Pak Long dulu nampak gemuk apa. Dia kata tak ada dah tak ciman ni. Apa semua lekat belakang lah. Tu kata berubah. Bentuk badan dia berubah belakang dah. Yang tak berubah apa dia? Perangai amalan. Perangai dengan amalan. Tak berubah. Muda perongeh, lah perongeh. Tua-tua ni mau perongeh. Orang tak heran. Orang tak tampak orang tu. Dia buat perongeh. Tua-tua dia buat perongeh. Pergi kedai order ayam kadang-kadang budak tu pun. Dia pun kita habang kata Milo dia pergi buat teh. Dia silap cakap elok tak boleh kau tepuk meja-meja dia buat perongeh tua-tua. Budak tu kata orang tuan ni aku tengok kecil besar. Anak ayam aku takut ah. Dia bagus tu Allah Pak Long. Orang tak pun nampak besar tu. Saya bisa tengok dan kita bisa tolong Sabah. Nak pergi ceramah dekat dengan Perak. Tengok orang duk rumun tepi kita duk tengok apa dia. Lalu-lalu kereta tengok budak duk keliling orang tua. Turun. Ni ada cerita benda tu. Budak ni duk kerja kedai kopi. Orang tua ni pergi order dia tersilap bagi dia duk minta maaf. Orang tua ni pun orang bodoh. Dah kali budak tu puh penampak lepas nampak ri. Riang tak ada yang duk belagak. Dulu boleh lah samsing kampung dusun. Lah samsing banyak kampung lah ni. Dia dekat kampung dusun. Berubah. Yang tak berubah perangai dengan amalan. Dulu Quran malah baca lah pun serupa. Mau balik Pak Long kan dalam surah Yasin kita duk baca malam Jumaat tu Pak Long. Allah Ta'ala kata dalam surah Yasin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat tu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Balik berjumpa dengan Allah. Allah teri buang mulut tu jangan bercakap. Tak, makhluk paling dia tak percaya lidah mulut ni. Sebab tu dia kata al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Dia bukan dekat kunci, dia peteri. Kalau kunci ni Pak Long pergi ambil kunci mai buka mudah. Kalau dia peteri hang jenuh pesah nak buka. Sebab tu dia kata al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Yang cakap apa dia? Antara yang dia bercakap wa tukallimuna aydihim. Tangan. Saya nak tanya orang Padang 5 orang tunjang malam ni. Kalau balik nanti di negeri akhirat, Allah Ta'ala tanya kita, malaikat tanya kita. Tangan nak bercakap. Hei tangan. Tangan pun kata, ya wahai malaikat. Jawab depan Allah elok-elok. Apa dia? Nak jawab apa? Waktu hang hidup dulu ni, di antara Al-Quran dengan rokok, mana hang banyak pegang? Tolong jawab tak orang Padang 5? Geng batu 17 dia nak dengar ni. Mampu Saya bukan nak larang tuan-tuan Izzah. Orang Islam mana nak buat lagu mana? Tapi Quran kena pegang. Tangan nak jawab apa? Tangan dia tak mohong. Mulut mohong. Mulut mohong. Nak pergi menari ronggeng dia boleh abang kat bini dia nak dengar syarahan Pak Maon. Bokok cendol apa? Saya ni kalau tak ada syarahan di masjid tak kuasa nak tinggalkan awak. Mohong. Lah kan dia pergi malam pesta muda-mudi. Hak jenis Pak Maon ni pun batu 17 ramai. Boh lebih putih kain plekat baju teluk belanga bini kata nak pergi mana abang kuliah barik haram tak sampai kau nak pergi kedai janda saya tahu mulut mohong tangan dia nak mohong apa malaikat kata hang jawab depan Allah betul-betul aku dah dengar hang jawab depan Allah betul-betul ada apa waktu hang hidup dulu setiap hari pegang rokok dengan pegang Quran pegang rokok dengan pegang tasbih menang kerak mampu saya abang awal-awal lah tuan-tuan duduk cari saya nanti. Saya pun banyak nak jawab tapi tuan-tuan banyak lagi. Saya rokok tak isap, bini seorang. Saya tak apa banyak nak jawab, rokok tak isap. Allah. Malaikat tanya pula, sebulan hang belanja bulan tabung masjid dengan hang beli rokok mana banyak? Mampu. Mampu. Main masjid RM1.
Dia kata, jadi ustaz, tu pun ikhlas. Dia cakap ikhlas, mau tak kerti dia. Ikhlas ni maksud apa dia? Ikhlas ni, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tu ikhlas. Nak tahu tak yang kata ikhlas tu? Mimma tuhibbun. Hang kena bagi daripada apa kata yang hang paling sayang. Hang bagi, hang tak fikir. Tu ikhlas. Yang kedua, Allah Ta'ala menghilangkan rezekinya. Makna pada menghilang rezeki dua benda. Yang pertama tadi, Allah Ta'ala menghilangkan keberkatan umurnya. Yang kedua, Allah Ta'ala menghilangkan rezekinya. Maksud apa nak faham tu? Tu kitab Melayu tu, tuan-tuan nak faham ke mana? Allah menghilangkan rezekinya. Mau tak ada orang terang, tobat tak faham. Sebab tu jangan duk pandang remeh. Allah tak apa lah. Bini nak main mengaji, lelaki dia kata tak payah main mengaji lah. Abang pun boleh baca kan? Kitab Melayu bukan kitab Arab. Betul lah. Kitab Melayu tapi lama. Nak faham kot mana? Bunyi tu. Tanda-tanda awal Omikron nak sampai. Mampu pergi. Saya nak ambil sejam kot. Tuan-tuan kata apa kata. Baik bila saya nak mengajak sampai masuk Aisyah. Duduk atas kereta lama pada main mengajak. Tak ada dia nak bunyi-bunyi mampu pergi. Pukul 9:05 minit pun saya nak mati. Suka tak suka? Suka. Suka tak suka punya pasal. Kau nak mati? Sambung. Takut apa? 2 dos. Dulu hampa kata cucuk 2 dos tak ada apa. Hampa nak teroboh 3. Hampa nak teroboh 4. Tuan-tuan, apa makna Allah Ta'ala menghilangkan rezekinya? Apa makna? Apa makna tuan-tuan? 2 makna. Yang pertama, Allah Ta'ala menghilangkan keberkatan di dalam rezeki. Itu yang pertama. Allah Ta'ala menghilangkan keberkatan dalam rezeki. Contoh, saya bagi mudah yang kata berkat. Orang kampung lah. Dulu tuan-tuan pun sama, mak pak pun sama. Tanah ada relung 2 relung tu. Tapi anak 8 orang semua mengaji bagi habis universiti. Itu berkat. Tanya dia Pak Long, anak-anak mengaji semua. Semua tak. Pak Long tu buat kerja apa? Kerja apa 2 relung tu? Mugak dah 2 relung tu mengalah, tak mengalah. Mua 2 relung tu lah ustaz. Allah. Saya pula mengalah siang malam. Tu dia Pak Long. Pagi-pagi pergi mengalah 2 relung. Balik malam mengalah hak 3 penyuru tu pula ustaz. Siang malam dia kata duk mengalah. Tu saya tak faham. Dia kata apa tu saya tak faham. Duk mengalah. Anak apa orang Pak Long? 6 orang ustaz. Semua universiti. Semua universiti. Allah. Pak Long umrah pergi dah 3 kali dah ustaz. Haji pergi dah Pak Long. Haji pun pergi dah. 2 relung tu ya. 2 relung tu. 2 relung tu ya Pak Long. 2 relung tu. Lah yang gaji 7-8 ribu anak-anak selera umrah tak lepi. Sebab apa Pak Long? Keberkatan. Tuan-tuan apa yang tuan-tuan buat ni? Kita ada kot batu 17 ni. Menang tu. Ada 2 relung. Allah Ta'ala uji mai angin dia sepak lena saja padi tu kat selong. Selong tu hidup lagi. Jenuh duk pergi meratik tepi mendang tak mau pergi lena lagi kat selong. Ni membaik dah itu ni. Tabuk tenggelam bah. Tabuk pula tenggelam bah. Dia kata mau tenggelam aku tak tabuk lah. Jenuh meratik tuan-tuan ni. Tapi cukup. Rumah boleh tambah. Dia tak? Cukup. Itu makna keberkatan. Keberkatan. Dan cuba tengok ustaz-ustaz dia main mengajak tentang. Bukan ada kerja apa ustaz-ustaz. Mengajak tu. Dia dah kerja apa ustaz-ustaz ni? Mengajak tu. Tengok sama ustaz kereta baru ustaz no. Alhamdulillah berkat. Berkat. Tapi orang kita ni kadang-kadang dia dengki tak elok. Saya kereta lama tu naik kereta lama ada ustaz-ustaz baru beli kereta Honda lah apa. Bila dia tengok ustaz naik kereta baru dia boleh pakat pula dengan bendahari lah. Korang ikut interlock pula ni. Kereta baru kaya. Serba salah ustaz naik kereta buruk. Mampu tak main mengajak tentang marah. Habis-habis mayang. Nah ustaz. Kalau saya pun ustaz duduk mana? Dia kata duduk mana? Apa duduk kipas enjin tepi jalan. Dia kata mampu
Duk kipas enjin, dia kipas setel. Buka bonet ni dia, duk kipas kereta mampu. Dia beli kereta baru, tuan-tuan kata ni dia duk sapu duit mana pula ni. Tak kena saja ustaz ni. Naik kereta buruk mampu, tuan-tuan suruh dia beli kereta baru. Beli kereta baru, tuan-tuan. Tak kena saja. Berkat, Pak Long, berkat. Tu yang pertama, Allah Ta'ala menghilangkan rezekinya. Maknanya apa? Menghilangkan keberkatan daripada rezeki dia. Yang kedua, Allah Ta'ala menghilangkan rezekinya. Maknanya apa dia? Yang kedua, Allah Ta'ala menghilangkan, maksudnya Allah memberatkan jalan rezekinya untuk sampai. Orang tinggal semayang ni tentang rezeki dia sempit. Tu maksud dia. Orang yang tinggal semayang ni rezeki dia berat. Ustaz, tapi duk tengok puak tu meniaga haram mayang pun tak laku ustaz. Istidraj. Hang nak buat apa duit hang banyak tapi Allah Ta'ala murka. Nak buat binatang apa? Nak buat binatang apa tuan-tuan? Umpama makan jadi penyakit. Tahu dah kencing mana? Tahu dah. Pagi-pagi roti canai 2 biji, teh tarik. Oh. Tu semua amalan nak balik menghadap Allah dengan masa yang segera. Pagi-pagi buta keluar daripada masjid, roti canai 2, teh tarik satu. Ui. Dia tu mau cucuk pagi meter tak boleh baca dah kencing mana. Ada orang kena kencing mana, tembak tu, ambil tu bubuh. Dia mesti zat 5 4 3 2 1 18.1. Boleh baca hari. Mai kawan ni cucuk-cucuk dia pusing tu. Mula 5 4 3 2 1 tak boleh baca, dia mesti oi, tak boleh baca apa. Dia keluar 2 huruf ya. GB. Tahu GB? Gila babi. Dia tak boleh baca dah dia kata. Bukan guru besar. Atau menggula banyak dah. GB, gila babi. Dia tak boleh baca lah. Tu pun mau tengok pagi-pagi roti canai 2 biji, teh tarik cawan. Ambul. Tengah hari pula teh tarik tarik. Teh tarik tarik. Teh tarik tarik. Buah air dia kata. Nasi menggunung. Gimana tinggi. Makan. Elok makan. Makan tu nak jadi baik kan nak jadi penyakit ke dia tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan. Makan tu nak jadi baik kan nak jadi penyakit? Makan tengah hari. Mai petang pula. Kopi ais cok pisang. Tu semua berkat belakang tu. Habis kena cok pisang, orang makan 2 keping, dia makan 2 ringgit. Kopi jawab ke segelas. Oh, lega. 6.30 petang. Ni dia duk kupas buah macam kucing. Sekilo. Malam mata hitam hilang dengan mata putih duk ada. Orang istidraj tu ya perumpamaan dia saya nak bawakan tuan-tuan. Tu saya nak bagi perumpamaan untuk orang Padang Limau nak mudah faham. Istidraj tu yang makna Allah bagi hang kaya, Allah bagi hang berjaya, Allah bagi perniagaan hang untung, tapi hang nak buat apa kalau benda tu melingkupkan diri hang. Serupa bini kita duk buh racun dalam makanan. Dia geram kat kita, dia buh racun, ham terkedarah. Ham terkedarah, tertebuih mulut ya. Macam tu kan. Tuan-tuan tak kaya. Allah saya cukup-cukup makan ya. Duit ni tuan-tuan, dia tak boleh banyak, dia serupa angin lah. Angin ni model main laju sangat sampai bumbung rumah terangkat. Nak buat binatang apa? Angin. Kalau dia main tekat-tekat sepui-sepui bahasa tu, amboi sedap lah malam ni angin no. Oh, duk pintai rokok donuk. Kamu amboi angin. Sepui-sepui bahasa angin main. Sedap tak? Tapi kalau angin tu main bentuk puting beliung, bagus ke tak? Berapa ipuh tu habis bumbung terangkat nak buat bintang apa? Tidur malam berbintang-bintang. Angin kalau dia main sepui bahasa, amboi, serupa api. Mau kecil boleh bakar sampah, mau dia besar dengan kita dia bakar. Rezeki pun macam tu Pak Long. Mai takat kita perlu sudah. Mai takat yang kita nak guna, ya Allah, bagi rezeki kepada aku ni sekadar yang aku perlukan. Sekadar yang aku perlukan. Sakit ada duit, anak nak pergi sekolah, nak pergi mengaji ada duit, kita pun dah sebenarnya cukup. Jangan banyak terlampau. Sebab apa dia? Kalut dengan duit tak main mengaji dah.
Sebab tu Sayyidina Ali karramallahu wajhah satu hari ditanya. Sayyidina Ali ditanya kepada dia, wahai Ali, di antara harta dengan ilmu yang mana lebih bermanfaat? Kata Ali, ilmu lebih banyak manfaat berbanding harta. Sebab apa dia? Bila hang banyak harta, hang nak kena jaga dia. Tapi bila hang banyak ilmu, ilmu yang akan jaga hang. Simple dia jawab. Hang banyak harta, hang nak kena jaga harta. Pak Long dulu nampak duk main masjid lah, tak main apa, tak dan tak oi. Kedai runcit dah 3 cawangan. Siang malam duk kira duk pelari gula, pelari minyak, pelari bawang, pelari gula, pelari minyak, pelari barang. Hantar kedai Nuh yang Nuh tak cukup main tak dan tak. Allah Taala pun faham saya kadut. Pak Long, Allah Taala bukan bisan kita. Dia nak faham. Dia buat Allah Taala sepatut bisan dia. Duk faham dia kadut, dia tu faham. Jangan. Dulu duk nampak juga kat masjid Pak Long nak. Dulu tu lah tak masa tu susah. Apa tak buat lah ni, tekak-tekak dia senang sikit macam kalut. Jangan Pak Long, jangan. Sebab tu saya nak abang tuan-tuan dah umur 60 70 cukup dah, duk kalut apa lagi. Ada tanah pun beda-beda pergi menebah keluar peluh sudah lah Pak Long. Mau tanam tu pun harap bagi cucu makan. Ni umur 78 semang derah. Pak Long nak buat apa nak? Duk tanam getah lah. Tak, saya 20 tahun lebih lagi kaya. Umur 78. Mau hidup lagi kaya apa Pak Long oi. Nyanyok piang, taik dengan bengkang pun tak ada nak beza dah waktu tu kalau hidup pun. Taik dengan bengkang pun tak ada nak beza nak buat binatang apa. Nak beza duit RM50 dengan 100. Taik dengan bengkang pun keliru dah. Ada tanah sikit-sikit tu Pak Long beda pergi menebah keluar peluh ya. Betul tak? Ada salung tak tahu nak buat apa pagi-pagi lepas mayang duha baca Quran bagi pergi menebah pukul 12:30 bagi keluar-keluar peluh git duduk rumah berotak tak berjalan. Ni dia kalut duk mengalar duduk tolak lagi 10 kolong nak tanam getah. Bagi anak lah pula rebah dalam kebun tu tu. Sudah Pak Long. Tu budak di Maghribi terjun 34 meter saya Pak Long pula pergi terjun tu. Menyungkok ni satu kerja pula orang kampung dia biar keluar dari lubang tu. Sudah lah Pak Long. No, tuan-tuan tahu budak di Maghribi tu, umur 5 tahun. Main-main terjun masuk dalam tu. 5 hari dah orang tu keluar tak boleh lagi. Di Maghribi tu, Pak Long tahu Maghribi? Tahu tak? Lana bulu atas sikit. Kau tu megat dewa. Lana bulu atas sikit dia lana bulu, tu nama dia Maghribi. Budak tu umur 5 tahun duduk dalam tanah. Duduk dalam tanah tu, depa duk hantar pi oksigen apa dia duk dapat umur 5 tahun 5 hari lah. Tadi pagi depa kata boleh buat keluar lah, kita pun bersyukur tetap fake pula lah. Tak tahulah doa lah tuan-tuan ni 5 tahun. Main-main terjun kot mana tu duduk dalam tanah 34 meter siapa nak dia pergi ambil lubang dah satu pun. Lepas dia masuk. Doa lah mudah-mudahan Allah Ta'ala selamat dia lah. InsyaAllah amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, sikit lagi. Yang ketiga, Allah Ta'ala menghilangkan segala tanda orang soleh pada mukanya dari segi cahayanya. Di dunia Allah Ta'ala cabut cahaya orang-orang baik daripada muka. Muka tidak bercahaya. Tapi lah ni boleh kata tengok semua lah bercahaya dalam muka. Alhamdulillah. Tambah tuan-tuan tengok tu malam, Allah cahayanya muka. Bak main handphone, cahaya tiba main kat muka. Bukan cahaya ibadat, cahaya orang soleh, cahaya handphone. Mampuih tak? Muka ni tuan-tuan dia ada cahaya, nur. Sebab tu kadang-kadang kita tengok muka-muka ulama, kita tengok tu kita seronok tengok. Amboi ustaz seronok tengok muka tok guru tu sana. Allah cahayanya muka seronok. Kita tengok muka dia, balik tengok muka kita kat cermin, kita pun terkejut, bukan kata orang, kita pun terkejut. Cahaya. Pergi muka tuan-tuan ni saya duduk atas kursi ni saya tengok seorang-seorang cahaya alhamdulillah. Cahaya belakang bak bawah lampu kan. Alhamdulillah. Sebab tu Pak Long kena semayang banyak. Orang yang tinggal semayang Allah Ta'ala cabut benda ni.
Yang keempat, tiada baginya di dalam Islam jika dia menolak tentang kewajipan solat tu, takut-takut tuan-tuan sampai tahapnya apa? Terkeluar daripada Islam. Na'udzubillah min. Yang kelima, segala amalan kebajikan yang dikerjakannya tiada diberi pahala baginya. Amal kebajikan. Sebab apa? Sebab kata ulama, solat ni dia ibarat akaun. Tuan-tuan nak simpan duit di bank, kena ada akaun. Start motor, kalau sini pergi terapi, bank digitera. Duk batok-batok bang sejam masuk abang. Nak buat apa Pak Long? Kaunter tu tanya, yang orang jaga kaunter. Saya nak bubuh duit. Pak Long ada akaun bank tak? Tak ada. Tu nak bubuh tahun mana? Dia kata bubuh tahun mana boleh? Tuan-tuan nak simpan duit dalam bank, kena ada akaun. Tuan-tuan nak simpan amal kebajikan yang dikatakan pahala, akaun dia adalah solat. Sebab tu mayoritas ulama mengatakan bahawa sesiapa yang meninggalkan solat, ibadat dia yang lain Allah Ta'ala tak terima. Na'udzubillahi min zalik. Ni nak puasa tak berapa hari dah ni? Bulan 4 ni puasa. 3 hari bulan 4 jatuh 1 hari bulan Ramadan. Tak tahulah kami di Kodiang tuan-tuan di sini puasa bila? Bulan depan. Ni saya nak abang ni, puasa tak tinggal, sembahyang haram tak guna. Ramai tak orang kolak ni Padang Limau dulu tu? Ramai tak? Puasa tak tinggal, sembahyang haram tak? Netang. Dia kata tak puasa pun tak rasa nak ayah. Ni saya nak abang, kalau tuan-tuan sembahyang pun tak duk puasa. Sembahyang rukun Islam yang kedua, mengucap 2 kalimah syahadah, wa aqamis salat wa ita'iz zakah, shaumi Ramadan, wa haji baiti man istata'a ilaihi sabila. Puasa ni rukun Islam yang keempat. Kalau yang kedua pun hang tak selesai, hang nak gagah buat yang keempat. Dan sampai tahap yang berat, ulama kata siapa yang meninggalkan sembahyang, dia berpuasa, puasanya tidak langsung diterima oleh Allah. Hak canggih lagi, sembahyang pun tak, puasa pun tak, tarawih tak tinggal. Hak tu lagi canggih. Hak duk main selawat deras kok sah belakang tu jenis tu. Tok Bilal baru pegang Allahumma salli ala Muhammad. Solat. Duk belakang. Puasa pun tak, sembahyang pun tak, tarawih tak dengar. Solat. Solat. Kita kata pedih hang ni. Dia nak sebut sallallahu wasallam alaihi, dia tak boleh nak lepas. Solat. Hang ni pedih dah sangat. Dia kata janji bunyi. Tok Bilal Allahumma salli ala Muhammad. Kawan dia pula, berapa dah kai? Duk tanya lu kan. Hak derah lagu ni 8 8 hilang. Hak ciman ni darah tinggi gaut tu 20. Nu hak sah depan tu. Macam-macam bentuk. Dia sujud rakaat pertama nak tui mangkit kedua tu berjenuh dah. Sampai tu imam bih waladhdallin amin baru betul. Hak tu 20. Hak mangkit perih-perih ni 8 ya. Tanya lepa yang hangpa tak malu kat orang tua tu. 20 hangpa tengok sembahyang macam-macam. Dia kata kami kesian yang kami tak buat sampai 20. Siapa? Tak mau nak berebut jalan pergi ke syurga dengan lepa. Kalau berebut ni kat kita, dia kata. Mau berebut terang-terang dia kat kita. Tok Zaman pandai lagu tu. Malu tuan-tuan. Malu. Saya sekali pergi umrah. Saya teringat pergi umrah. Ada satu tok ni dia ikut saya, duk tongkat. Dia ni tim saya. Saya kata umrah ni tuan-tuan, hak tak mana tawah tak apa sa'i tu tak tahan tu. Saya je ni buat, kalau seorang-seorang saya pergi serang, saya berehat tentu tak. Saya pergi berjalan, pergi berehat tentu tak. Safa Marwah tu. Saya pergi berjalan, terang nak habis 7 tu. Tak ada pergi balik lenguh. Duk kokok diam jalan terang mana sangat. Pihak itu saya kena bawa lebih kurang 80 orang. Saya tengok-tengok ada orang tua ni. Oh lega aku. Sahih boleh berehat banyak. Dia duduk jalan. Kita berjalan sampai dekat tu. Jalan kita berhenti duduk. Terus.
7 orang tak berhenti. Tak kita lutut ni tuan-tuan. Perut betis ni macam bapak haji nak main kerah. Dia terus. Dia kata. Saya balik-balik tu kata aku tak mau lekeh. Dia orang tu mayang 20-20. Malu tuan-tuan ni. Tok-tek 20. Tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam. Orang lelaki lah macam maklum-maklum belakang tirai tu ada hak jenis Hawaii jumpa Lailatul Qadar pun ada dah. Kebanyakan lepas ni malam 16 jumpa Lailatul Qadar dah, malam 16 jumpa buah hulu. Nak susun dalam malam nak buat kuih raya. 15 Ramadan bukan jumpa Lailatul Qadar belakang dah lepas ni. Bukan maklum sini lah. Dengan duk marah ulang maklum tempat lain lah. 15 malam Zalang jom jumpa lagi lah. Malam 15 tu. Kalau dia kata malam itu tak mai dah buah hulu. Samprik ni tak ada buat lagi ni kata. Malam 15 ada tak ada apa. Tahun ni buat lagi elok tuan-tuan. Buat lagi elok dapat long tahun depan tu perasaan. Ustaz duk kata selalu dah, andaikan Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Tuan-tuan duk dengar tahun lepas pun tajuk tu juga dia cakap. Tahun sebelum tu tajuk tu betul lah tuan-tuan duk hidup lagi. Tahun lepas tuan-tuan ceramah Ramadan, ustaz tu kata andainya Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Berapa ramai dah kawan-kawan kita tak jumpa dah Ramadan tahun ni. Kalimah tu tuan-tuan duk dengar kerap tu masih hebat. Tuan-tuan hidup lagi. Mungkin kalimah tu Pak Long tak dengar dah tahun depan Pak Long. Kalimah tu Pak Long tak dengar dah tahun depan. Andainya Ramadan ini Ramadan terakhir kita, Ramadan tahun depan mungkin tak dengar dah. Ceramah ihya Ramadan tahun depan tak dengar dah kot. Buat betul-betul tu doa betul-betul. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ulang 3 kali. Wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Tolong bagi kami kesempatan sampai ke dalam bulan Ramadan. Minta betul-betul. Doa tu minta ni. Takut Ramadan ni. Saya minta dah tuan-tuan ni. InsyaAllah tak ada PKP mendatang tambah dah kot. PM mau kata tak ada PKP lah. Mau kata mampu. Nak buat betul-betul tahun ni Pak Long. Buat betul-betul Pak Long. Tahun lepas buat tak betul-betul. Sebab apa? Saat nak lockdown, saat tak lockdown. Saat nak lockdown, saat tak lockdown. Tahun sebelum tu lagi tak betul dia kena mayang di rumah. Dia ingat tak? 20-20 payah. Cucu pula balik sangkut di rumah tak boleh balik KL. Tok Wan pula jadi imam. Jarang jadi imam. Duk selalu lohok ngazak ya. Tahun tu dia gempak kena tarawih. Buka Quran sah depan untuk imam. Tonyoh angkat spek turun naik. Buka tu surah Ali Imran. Bini dia kata panjang dah malam ni. Habis waladdallin amin. Bini dia kata Ali Imran. Inna a'tayna. Dia kata lagu buka Quran tapi surah ni belagak yang lebih Quran besar. Inna a'tayna tu Inna a'tayna qul wallah. Habis bini ni kan celah tu cucu pula. Tok mai doh. Wan tu pegang kain. Tok Wan seluar dalam kat 20 tahun dah tak nak pakai Cucu pula duk mai duk tarik. Dia nak inna atoina, cucu duk tarik seluar kain ni. Oh, tahun tu kacau. Dia duk keliti-keliti, Tok Wan rokok, dia pun masuk dalam kain Tok Wan. Tok Wan dah buat lagu mana? Tak mengkit dia satu rakaat lagi dia dah. Mengkit. Celah tu Tok Wan mengkit dah baru habis. Waladha tu cucu pun mengkit juga dalam kain tu. Mangkit dia duk rasa ada benda duk tiba dia tanduk 3 malam tak tarawih tu kan. Tu imam senang kan. Oh tahun 2020 tu tarawih tak boleh piyo. Sopak dengan saya pun tak apa-apa nak boleh pi tarawih. Bayangan bini di rumah. Anak duk keliti kat tepi tak apa. Siapa nak makbut takbut siapa dia kalau kita tak buat? Mau tak buat tak asal lagu tarawih. Duk makbut takbut subhanallah lagi makbut duk makbut takbut tu. Saya Datuk Imam saya Tok Bilal duk makbut takbut. Bini saya kata dia sebut buat apa makbut takbut tu cepat dah sikit dia kata. Habis macam kata aku tak boleh, aku tak ada feeling steam tarawih tak ada. Kita nak buat 20 dia kira buat 8 dia bini saya orang perlih.
Dia kata abang nak buat 20, cik dekat 8, tinggal kita seorang. Kita pun 20, lepas dekat 12, tuang kita pun tinggal seorang. Kata tu yang aku nak nikah 2 ke ni, kata. Kalau aku nak buat perangat, ada orang nak teman yang terawih. Tahun ni buat betul-betul ya Pak Long. Cucu pun tak ada kacau apa, buat betul-betul ya. Buat betul-betul tuan-tuan. Tuan-tuan nak semayang buat time bila Ustaz? Waktu hidup ya Pak Long. Dah mati tak semayang dah. Orang semayang kita pula. Tak? Tuan-tuan ni kita duk cerita bab semayang 5 waktu ni, bulan dia ni. Bulan Allah Ta'ala anugerahkan semayang Isra' Mi'raj ni. Ceramah Isra' Mi'raj siapa mai tahun ni je. Tak cari lagi. Ada lah. Ceramah Isra' Mi'raj dengar betul-betul ni tuan-tuan, dengar sekerat, lina sekerat. Ustaz tu baru cerita Nabi naik, tuan-tuan lina dah. Wallahu alam, tuan-tuan jaga hak dia cerita Nabi turun tu tuan-tuan tak dengar. Balik rumah bini tanya Ustaz cerita apa Nabi naik ke langit. Betul? Tak tahu tak turun mana kata, tak turun dah hang lena. Ustaz tu dan cerita naik hang lena, Ustaz tu cerita turun tak dengar. Ni pun masalah lah. Kan Nabi kan sebelum dia nak bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala nak mensyariatkan salat 5 waktu tu daripada 50 sampai tinggal 5 tu. Nabi tengok kan macam-macam perangai tu. Betul tak? Nabi tengok ada puak yang duduk hidang di depan mereka 2 daging, satu sedap, satu busuk. Dia pilih hak mana tu? Kalau dengar kuliah lalu lah ceramah ni, dia pilih hak mana? Dia pilih hak busuk. Nabi duk tengok. Dihidangkan di depan dia 2 jenis daging. Satu hak yang berulat, satu lagi hak yang sedap. Lah ni dia panggil apa? Wa'yu, pa'yu, ma'yu apa tu? Hak sekilo 4,000 tu. Dia tak ambil hak sekilo 4,000, dia duk kendara hak berulat tu. Nabi tanya Jibril, ni siapa dia ni bengong ni? Dah tu saya tambah lah. Dah bagi sedap cerita. Nabi tak kata lagu tu pun saya lah. Terjemah Nabi kita, siapa dia ni bodoh dengan orang ni? Nabi tanya kat Jibril, siapa dia orang ni Jibril? Apa yang Allah Ta'ala nak abang kat kau? Itulah di kalangan umat hang. Di kalangan umat hang yang ada isteri yang halal untuk seronok-seronok di rumah. Dia duk pergi cari betina haram juga nak berseronok. Belum. Kok belah kita ada je jom belum. Gagah danuk tutup. Hari tu dia pun tutup Mekah. Saya duduk sembang dengan kok dia kata Mekah pun tutup, dia tak boleh pergi. Marah. Kawan dia kata aku tak Mekah tu tak apa, tang danuk tak buka-buka lagi tu, hangat dia kata. Dia lagi hangat danuk tak buka. Nabi pi pula tengok pula satu puak lagi. Hak ni pun celaru juga, duk kira tanggung kayu api tak cukup kuat nak tanggung, jatuh dia tambah lagi. Siapa dia ni Jibril ni? Allah Ta'ala nak abang aku ni, apa dia ni? Inilah di kalangan umat Muhammad oi, yang ada jawatan pun tak boleh nak laksana, duk gila nak ambil alai pula dah dalam bracket geng politik. Tak duk ada pun tak ada, dia kerana ambil lagi. Pi lagi. Tengok pula dah perempuan tua yang berhias. Siapa dia pula dah ni? Itulah dunia. Last sekali Nabi terima apa dia tuan-tuan? Solat. Apa dia yang Isra' Mi'raj nak abang? Hak penyakit-penyakit tu semua tu boleh selesai kalau hang jaga 5 waktu ni. Hang takkan berzina kalau hang jaga 5 waktu. Hang takkan gilakan dunia kalau hang jaga 5 waktu. Hang takkan gilakan jawatan kalau hang jaga 5 waktu. Hang takkan fitnah orang kalau hang jaga 5 waktu. Ni penyakit ni. Ni dia tuan-tuan. Ni yang kata penyakit ni, yang ni. Sebab tu kena jaga 5 waktu ni Pak Long oi, kena jaga. Sebab tu tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, ada tak orang dalam masyarakat kita hak semayang tak pernah, puasa tak tinggal? Ada kan? Ada tak? Ada tak? Puasa tak tinggal? Tak
Tak boleh Pak Long. Semayang kena. Tak mau Pak Long, tak mau kalau gitu. Kalau duk buat lagu tu, ibadat kita yang lain Allah Ta'ala tak terima. Dan yang keenam, doanya tiada diangkat ke langit. Maknanya doa dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak dengar dan tidak kabulkan. Sebab tu tuan-tuan duk doa lama dah, pasal apa Allah Ta'ala tak jawab. Tak cek dulu semayang hang lagu na. Mau semayang hang pun ditambukan, hang jangan duk harap doa hang Allah Ta'ala nak terima. Maka seorang sahabat lagi bertanya, wahai Rasulullah, apakah suatu bentuk siksaan waktu mati? Tak waktu hidup. Lepas tu dia nak tanya pula waktu mati. InsyaAllah kita sambung pada bulan hadapan. Wallahu'alam. Tak ada habis tu. Bulan depan kita sambung insyaAllah. Panjang umur, murah rezeki, jumpa lagi pada bulan hadapan. Dan sebelum saya nak tangguh sikit, saya nak buat pengumuman untuk bulan hadapan tuan-tuan. Bulan hadapan, bulan yang terakhir kuliah saya sebelum kita menyambut Ramadan. Bulan 3, bulan 4 kita sambut Ramadan, tak ada kuliah lah, kalut nak sembahyang tarawih. Bulan 5 saya tak main lagi pasal jatuh 7 hari bulan, raya ke-4, raya ke-5 baru saya ada di Kelantan lagi time tu. Saya balik Kelantan, saya tak balik main lagi. Jadi bulan 4, bulan 5 kita tangguh. Mau tak jalan, kita jumpa pula bulan 6. Mau celah tu jalan, bukan tak jumpa dah lah. Bukan saya, tuan-tuan lah. Saya ada lagi insyaAllah. Tuan-tuan mau tak tergelincak celah 4 dengan 5 tu, bulan 6 kita jumpa. Mau tergelincak celah tu, Pak Long, tak payah lah. InsyaAllah lah kita doa mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kesihatan yang baik dan panjang usia untuk terus kita mengaji lagi insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi bulan depan saya akan bawa mai kepada tuan-tuan resip jualan wakaf pembinaan surau Yayasan Ar-Riyadah di seberang Perak Al-Ustaz. Lah ni kita duk tengah duk bina surau tu tuan-tuan. Bina surau tu kita bina takat duit yang ada, dan kita nak siapkan surau ni kalau boleh dalam bulan Ramadan ni kita nak guna. Saya cerita betul lah kat tuan-tuan, kita duk buat surau ni, ada barang yang kedai Melayu ada, kita beli barang kat kedai Melayu, hardware Melayu. Ada barang kita tak ada hardware Melayu ni. Hardware Melayu ni payah cari kadang-kadang. Contohnya apa dia? Tile ni payah cari kedai Melayu lah. Tile ni kalau takat bata, takat semen, tu kita beli kat kedai Melayu kita lah. Dan kita beli ni. Dan lah ni saya ni buat surau tu, abang betul-betul kat tuan-tuan, ada model sikit, yang model besar saya guna kepercayaan kedai-kedai hardware tu kat saya. Surau kita nak kena siap sebab orang nak sembahyang, nak buat ibadat. Dan surau kita tu tentang kita buat dekat satu mahat tahfiz, kegunaan masyarakat setempat dan pusat tahfiz tu. Dan kita nak guna surau tu pada bulan Ramadan ni. Dan saya duk ligan tukang tu, saya jual muka dengan kepercayaan dah. Kedai hardware Melayu tu pun percaya. Ada barang kat kedai orang bukan Islam Cina tu pun dia percaya. Lu angkat barang, ada duit, lu mai bayar. Saya tanya dia, kalau aku mati macam mana? Lu mati, wah halal. Cina tu. Saya banyak dah ambil. Saya kata, okey, kalau aku mati, hang halal. Kalau hang pula mati, wah mati pun wah halal, jumpa lu kat syurga. Dia kata, Jadi saya nak ligan tu, saya nak bayar kalau boleh Ramadan ni tuan-tuan, saya nak siap surau tu, dan saya tak mau surau tu orang duk ibadat dalam keadaan bangunan tu masih berhutang. Kita punya bajet lebih kurang dalam 200,000. Dalam 200,000. Kalau tuan-tuan bagi seorang 10,000, 20 orang settle. Kalau tuan-tuan bagi seorang RM1, putih selipar, saya nak pergi jumpa 200,000 orang baru boleh siap surau tu. Jadi saya abang awal-awal bulan depan saya akan buat main resip wakaf tu. Saya abang awal-awal. Sebab apa dia? Dan Pak Long nak simpan duit, mau padi kerat nak bagi zakat, kan nak bagi apa pun dan. Jadi saya akan buat main pada bulan hadapan wakaf. Sekaki berapa Ustaz? Sekaki dia lebih kurang dalam RM50 Pak Long. Sekaki lebih kurang dalam RM50. Tanah tu orang dah wakaf dah. Tanah tu orang dah wakaf. Kok ni dia dah wakaf. Lepas tu kita nak buat bangunan. Duduk RM50 sekaki. Tapi saya nak abang saya siap lah, duduk atas dunia pun ada dua kaki, bukan nak pergi akhirat kaki kot. Ya.
Tuan-tuan duk atas dunia pun duk jalan 2 kaki, bukan tuan-tuan pergi akhirat kaki. Kan nak pergi juga tak payah lah guna. Dia kata tak apa tak jadi yang kencing mana kena kat kaki ya. Duk bertongkat lambat lagi elok hang sampai malaikat pun tutup pintu syurga hang padam muka hang. Ambil 2 kaki berjalan pergi elok. Dak kalau saya tak abang awal dia kata jauh-jauh ustaz tak abang awal. Kalau abang awal dan dia ni saya abang sebulan sebelum. Jangan ada alasan lah. Lupa. Tu alasan tu mesti ada lah. Dan dapat dong mau nak menikam dulu lah kan. Dan lagi dah sebulan. Tikam apa tak? Tu saya tak mau sambung lah. Ikut juga lah nak tikam apa pun. Kalau nak cari duit. Kalau nak tuan-tuan nak ajak lah ni sebulan. Tuan-tuan ada kawan-kawan sekolah hak lama. Ada adik-beradik. Pakat-pakat abang lah. Mah kita pakat-pakat buat sikit untuk arwah mak, arwah ayah ni. Kumpul seorang RM50, kalau dapat 20 orang 1,000. Ni yang tujuan saya abang awal ni. Tuan-tuan nak saya abang untuk permulaan tu saya dahulukan duit saya sendiri dengan duit ayah. Sebab apa bangunan yang kami nak buat pun ayah saya kata kita dahulukan duit kita lepas tu baru kita minta ke orang. Kalau duk minta ke orang, kita tak bagi hak kita, tak jadi kebajikan. Bagi lu hak kita ada banyak mana. Saya dahulukan untuk awal projek ni duit saya dengan duit ayah, duit peribadi kami. Tanah ada orang wakaf. Kak ni dia menikah, dia ada seorang anak. Allah Ta'ala uji dia, anak dia ni pula autism. Dan dia tak ada anak lain dah. Suami dia pun dah meninggal, tinggal dia seorang. Dia pun dah 5 anak, umur dekat 60 dah. Tanah tu tanah rumah arwah pak dia wakaf tanah tu kepada kami untuk buat kebajikan untuk pak dia. Dan dia ada seorang anak. Dia dah bagi dah tanah. Lepas tu dia suruh buat mahat tahfiz tanah sebelah tu dah kita buat. Duit dia pun kita buat mahat tahfiz tu, saya tak main minta kat tuan-tuan lah. Mahat tahfiz tu pun duk berjalan elok dah, budak-budak pun duk ada. Cuma tanah yang dia wakaf ni kita nak buat surau. Saya pun bangunan rumah pak dia yang lama tu ada. Saya cakap dengan kontraktor, jangan buang ke semua. Sebab bangunan asal tu yang mana boleh diselamatkan dan kukuh lagi guna. Sebab saya tak mau kita katuk bata tu, buang lagu tu ya. Sedangkan benda tu boleh guna, biar kebajikan tu berjalan. Mereka pun cek, habis cek yang ni kita kena buang, kita buang, yang ni boleh selamat kita buat. Dekat 200,000. Mainlah tuan-tuan ni, saya nak ajak tuan-tuan, mai sama-sama kita buat kebajikan lah. Sebab kita nak mati, mau tak mati tak apa, pasal kita nak mati, kita buat kebajikan lah. InsyaAllah bulan depan saya akan buat main resip. Tuan-tuan aduk angguk saja, ingat. Ingat. Bubuh dalam poster tu cikgu, nanti ni jangan lupa bawa duit, oi. Tulis tu kan dalam poster tu. Ini dia kata mereka tak ingat mereka pula. Jadi insyaAllah kita jumpa pada bulan hadapan. Wallahu'alam. Saya mohon maaf banyak-banyak kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah.